Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar Anda semua? Anda sehat? Jika tak sehat, makan produk Transofector. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita 400% dan membuatkan imun badan kita kuat. Dengan peningkatan daya imun badan yang kuat, kita sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Jadi kalau Anda berminat untuk mau sehat dan kuat tubuh badan melawan penyakit kita, sila hubungi nomor yang tertera. Oke, kita cerita politik pagi ini. Rafizi mula bersihkan PKR dan kabinet Anwar. Siapa yang tersingkir? Selepas pendedahan demi pendedahan, Rafizi Ramli kini dilihat tidak lagi menunggu isyarat sesiapa. Beliau mulakan satu misi, membersihkan PKR dan kabinet Anwar sendiri. Dalam diam, satu demi satu watak toksik dalam parti dan kerajaan sedang dikenal pasti. Persoalannya sekarang, adakah Anwar akan sokong pembersihan ini? Atau ada konflik dalam rumah sendiri yang akan meletus? Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Baru-baru ini, Rafizi memberi isyarat tegas tentang golongan tertentu dalam kerajaan yang menyalahguna agensi untuk kepentingan diri. Beliau juga seolah-olah memberi amaran kerajaan perpaduan ini takkan selamat jika orang dalam terus sebut saja dari dalam. Di PKR pula, Rafizi dilihat sudah mula menyusun semula pengaruh, mengasingkan reformis sejati daripada mereka yang hanya menumpang kuasa. Rafizi akan menentang kem lama. Dalam PKR ada dua kem reformis yang sejati atau asli dalam era jalanan dan kem yang masuk lepas PRU, lepas dapat jawatan. Rafizi nampak benda ini. Dia tahu jika tidak dibersihkan sekarang, PKR akan jadi macam UMNO dulu, kuat dari luar, reput dari dalam. Itu sebab dia bersuara, dan dia bukan cari populariti. Dia nak selamatkan parti dari dalam sebelum jadi terlalu rosak. Kabinet pun tak selamat. Apa yang ramai tak sedar, Rafizi juga sedang scan kabinet. Bukan semua dalam kabinet Anwar itu bersih. Ada yang kaki projek, ada yang bawa geng lama dalam pentadbiran lama. Dan ada juga yang berlagak macam mini diktator seperti mana yang dinyatakan Rafizi. Bila Rafizi mula bercakap tentang menteri jahat yang salah guna SKMM dan PDRM, itu isyarat jelas dia takkan diam. Dia takkan berdiam. Dia sanggup lawan walaupun musuhnya duduk semeja dalam mesyuarat jemaah menteri. Anwar kini di persimpangan. Sekarang bola di kaki Anwar. Rafizi sedang buat kerja, kotor, membersihkan dan menegur. Tapi adakah Anwar akan mempertahankan Rafizi atau lebih selesa kekalkan status quo demi kestabilan? Kalau Anwar Ibrahim diam, maka itu akan dibaca sebagai lampu hijau kepada golongan penyeleweng dalam kabinet. Tapi kalau Anwar berdiri bersama Rafizi, maka itu satu signal besar kepada rakyat. Kerajaan ini serius tentang reformasi sebenar. Jadi jika demikian, apa akan terjadi selepas ini? Tuan-tuan dan puan-puan, ini baru permulaan. Rafizi mungkin akan pecah senarai. Siapa menteri yang disiasat? Siapa dalam PKR yang makan dua kolam? Akan ada yang kena tekan. Akan ada yang cuba singkir Rafizi balik. Tapi kalau rakyat bersama Rafizi, pembersihan ini boleh jadi gerakan gelombang besar. PKR akan jadi lebih kuat, kabinet akan lebih bersih, dan reformasi akan jadi kenyataan bukan sekadar slogan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa ini produk Transofector for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah produk yang akan meningkatkan daya imun badan kita dari dalam. Dengan peningkatan daya imun badan, kita dapat melawan pelbagai penyakit. Semua jenis penyakit boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita 400% dari dalam
dan mendidik imun badan kita menjadi pintar dan bijaksana melawan penyakit. Dengan peningkatan daya imun badan, kita sembuh daripada penyakit. Pelbagai jenis penyakit sudah mendapat manfaat daripada Transufecto for Life ini. Jadi siapa yang berminat, yang sudah tidak sanggup lagi makan ubat dan sudah tidak sanggup lagi menanggung masalah kesehatan, cepat hubungi nombor yang tertera. Saya akan berikan maklumat selanjutnya kepada Anda semua. Baiklah, jadi saudara-saudara sekalian, Rafizi bukan sempurna, tapi dia berani. Dia berani cakap benda yang orang lain hanya bisik dalam bilik. Dan dia mula bersihkan rumah sendiri sebelum nak ajak orang luar. Persoalannya, beranikah kita sokong dia bila dia mula sentuh orang besar? Kalau ya, like, komen, dan share video ini. Biar satu Malaysia tahu, reformasi belum mati, Rafizi belum game over, dan bersihkan Malaysia belum selesai. Salam reformasi, jumpa di medan kebenaran. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita digemparkan dengan pendedahan berani daripada Rafizi Ramli tentang watak-watak jahat menteri yang cuba menggunakan kuasa menteri bagi membungkam mulut orang. Pendedahan berani mati Rafizi itu sesungguhnya membuka mata ramai pihak, membuka lebih luas perdebatan dalam dunia dan arena politik Malaysia. 90% bersetuju dengan pendedahan Rafizi itu, 90% netizen menyukai pendedahan Rafizi itu dan mereka berharap supaya Rafizi lebih berani mendedahkan, membuka banyak lagi pendedahan-pendedahan yang panas yang selama ini tersembunyi. Kata mereka, komen Rafizi dedahkan lebih lanjut lagi. Karena yang didedahkan itu bukan masalah dalam pikir, tetapi masalah yang sedang bermain dalam pentadbiran negara. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan apa pula pendapat Anda. Setujukah Anda dengan pendedahan panas Rafizi itu? Saudara, saya nak perkenalkan ini produk Transufecto for Life. Produk ini bukan obat. Produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang menjadi lemah dan menjadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi lemah, kita jadi kena penyakit. Apabila daya imun badan kita menjadi bodoh, imun badan kita melawan kita sendiri. Tetapi dengan adanya peningkatan daya imun badan, dengan memakan produk ini, 400% kita menjadi kuat, imun badan kita meningkat dan dididik menjadi bijaksana melawan penyakit kita, menyembuhkan penyakit kita daripada dalam. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak orang yang menggunakan produk ini. Ini produk bukan obat, tapi lulus KKM dan halal. Ramai orang sudah menerima manfaatnya dan ramai orang sembuh. Siapa yang berminat mendapatkan produk ini, hubungi nombor yang tertera dalam video ini. Ingat, penyakit tidak pernah menunggu kita, penyakit tidak pernah membiarkan kita. Dia akan memakan kita dari dalam kalau kita biarkan. Jadi, sebelum penyakit itu menjadi parah, cepat kuatkan daya imun badan kita untuk menyembuhkan kita daripada dalam tubuh badan kita. Kalau bukan kita, nak tunggu siapa lagi untuk menyembuhkan diri kita ini. Dan ingat, duit boleh dicari, kesehatan itu selama-lamanya. Baiklah, Rafizi Ramli bukanlah sembarangan ahli politik. Bila dia buka mulut saja, satu negara berhenti dan mendengar. Tapi kali ini dia bukan bercakap pasal pembangkang. Dia bukan hentam PAS, bukan hentam Perikatan Nasional. Dia hentam orang kerajaan sendiri. Siapa menteri jahat yang Rafizi maksudkan? Kenapa Rafizi sanggup ambil risiko ini? Hari ini kita bongkar langkah paling berani Rafizi Ramli. Apa sebenarnya yang Rafizi dedahkan? Dalam satu kenyataan terbaru, Rafizi secara terbuka mendakwa wujudnya watak-watak tertentu dalam kerajaan yang menyalahgunakan agensi
seperti SKMM dan PDRM untuk menekan suara rakyat. Dia tidak menyebut nama, tetapi mesejnya jelas. Ada orang dalam kabinet yang berlagak diktator. Dalam kata lain, mereka ini berselindung di sebalik nama menteri, tapi sebenarnya menggunakan kuasa untuk melindungi diri, untuk menekan lawan, dan untuk mengawal naratif. Apa yang lebih mengejutkan, Rafizi sebut ini sebagai satu bentuk penyelewengan kuasa secara sistematik. Kenapa ini berani? Ini bukan Rafizi masa jadi pembangkang dulu. Ini Rafizi sebagai Menteri Ekonomi dalam Kerajaan Perpaduan yang walaupun sedang bercuti. Maksudnya, Rafizi hentam kawan sendiri dalam kabinet sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan perkara kecil. Dalam politik Malaysia, bila kau serang dalaman, kau sebenarnya cabar sistem yang lebih besar dari politik. Kau cabar deep state. Rafizi tahu risiko ini. Dia tahu dia boleh dilabel pengkhianat, diserang dalam media atau diugut. Tapi dia tetap bersuara. Sebab bagi Rafizi, diam adalah pengkhianatan pada perjuangan reformasi. Menurut sejarah keberanian Rafizi, kita jangan lupa, Rafizi dulu berani dedah NFC. Dia lawan 1MDB, masa semua orang takut. Dia masuk penjara sebab dedahkan kebenaran. Jadi hari ini, bila dia bercakap pasal penyelewengan dalam kerajaan sendiri, kita wajib dengar. Sebab dia bukan buat ini untuk populariti. Dia buat kerana dia percaya kerajaan perlu ditegur walaupun dari dalam. Rakyat memilih reformasi bukan untuk mengganti perompak lama dengan perompak baru. Siapa menteri jahat yang dimaksudkan Rafizi? Siapa yang Rafizi maksudkan sebenarnya? Adakah dia berkait isu tekanan terhadap media? Atau tindakan melampau SKMM kebelakangan ini menyekat suara rakyat? Atau menteri-menteri yang rapat dengan oligarki lama tapi menyamar sebagai reformais baru? Ada desas-desus bahwa ini mungkin berkait dengan isu kawalan komunikasi dan sabotaj dalaman. Tapi setakat ini Rafizi belum dedahkan nama. Tapi percayalah, kalau dia dah bagi hint, lambat laun dia akan bongkar sepenuhnya. Apa maksudnya untuk kita semua? Ini bukan isu Rafizi saja. Ini isu masa depan pentadbiran negara. Jika kita biarkan menteri jahat guna agensi kerajaan macam alat mainan mereka, esok semua orang boleh jadi mangsa. Rakyat tak boleh lagi duduk diam. Kalau pemimpin macam Rafizi pun berani lawan dari dalam, kita sebagai rakyat wajib berdiri di belakang mereka yang jujur. Rafizi baru mula langkahnya. Kalau dia terus dedah, mungkin akan berlaku satu gelombang pembersihan besar-besaran dalam kerajaan. Soalnya sekarang, adakah Anwar Ibrahim akan sokong Rafizi atau mendiamkan diri sahaja? Saudara-saudara sekalian, silalah berikan komen dan share video ini kalau anda rasa suka dan anda menyokong tindakan Rafizi. Sudah tiba masanya kebenaran dibela. Penjahat dalam kerajaan perlu disingkirkan segera. Ini bukan tentang parti, tetapi ini tentang prinsip. Rafizi dah berani. Salam reformasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling menyedihkan yang diterima daripada hari ini. Berita tentang Ismail Sabri Yaakob. Kita tahu baru-baru ini Ismail Sabri Yaakob disiasat berkaitan dengan pengkubahan wang haram dan juga rasuah. Kita ingatkan kes itu sudah berlalu. Rupa-rupanya ianya kini makin menjadi hangat. Terkini keputusan bahwa bekas menantu Ismail Sabri akan direkam keterangan SPRM hari ini.
Saudara-saudara sekalian, apakah yang akan ditemui oleh SPRM dalam siasatan terhadap menantu Ismail Sabri Yaakob ini? Bekas Menteri Menantu kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu Datuk Jovian Mendagri akan dirakam keterangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Jakarta esok. Ia bagi membantu siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Ismail Sabri yang juga bekas Perdana Menteri. Difahamkan rakaman percakapan dibuat di Indonesia kerana Jovian kini menetap di negara itu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya ingin perkenalkan kepada anda satu produk, iaitu produk For Life Transfer Factor. Produk ini bukan ubat. Ini bukan ubat, ini ialah produk yang paling terbaik sekali yang ada di dunia sekarang. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita bagi melawan dan menyembuhkan penyakit. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang jadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi kuat dan bijaksana, kita akan sembuh daripada dalam. Pelbagai jenis penyakit boleh ditangani, diselesaikan dengan peningkatan daya imun badan kita, termasuklah kolesterol, tinggi darah, gout, macam-macamlah, kanser dan macam-macam lagi jenis penyakit. Banyak testimoni yang sudah kita dapat. Bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang produk yang sangat hebat, lulus KKM, halal dan sangat saintifik ini, hubungi nombor yang tertera. Jangan lambat, sila gunakan waktu anda, jangan bertangguh-tangguh lagi. Baiklah. Hari ini cerita tentang bekas menantu Ismail Sabri Yaakob yang akan dirakam keterangan oleh SPRM menjadi tular. Ada yang menyatakan inilah kes yang mungkin akan menyebabkan Ismail Sabri Yaakob dalam bahaya besar. Pasukan penyiasat akan berada di Indonesia selama 2 hari untuk proses merekod keterangan yang disifatkan penting kerana beberapa dokumen perlu disahkan Jovian. Jovian dinamakan sebagai saksi oleh Ismail Sabri ketika keterangannya diambil sebelum ini, khusus bagi mengesahkan beberapa aset yang diisytiharkan kepada Suruhanjaya berkenan. SPRM kini masih lagi dalam proses menganalisis semua aset terbabit kerana sumber pendapatan Ismail Sabri Yaakob terlalu banyak. Difahamkan, Ismail Sabri telah berkhidmat dalam pelbagai sektor termasuk swasta selain memiliki beberapa syarikat ketika bukan anggota pentadbiran. Ahli Parlimen Berai itu disiasat antara lain membabitkan perbelanjaan serta perolehan dana untuk promosi dan publicity program keluarga Malaysia sepanjang tempoh pentadbirannya sebagai Perdana Menteri dari Ogos 2021 hingga 2022. Kes berkenaan disiasat mengikut peruntukan di bawah Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Saudara, apakah nasib yang akan menimpa Ismail Sabri Yaakob selepas ini? Kita nantikan cerita seterusnya.